Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum apa-apa kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, selamat pagi semua. Okey, terus tengok buku. Hari ni Ustaz nak ajar awak 3 benda. Yang pertama adalah membuat inference. Okey, inference ialah kemahiran menyatakan kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian. Okey, kesimpulan ni ialah kemungkinan-kemungkinan tanpa ada ujian. Tanpa ada uji kaji, tanpa ada eksperimen. Kita just tengok pakai mata kasar, membuat inference menggunakan 5 deria kita. Okey. Okey, yang ni awak kena salin. Membuat inference ialah kemahiran sampai pemerhatian. Okey, subjek sains memang kena menyalin. Tak ada cara lain dah untuk awak menghafal. Kalau awak nak mengharapkan helaian nota tanpa awak menyalin, awak mungkin tak akan hafal. Okey. Ingat, nak tak nak awak kena banyak menyalin sebab melibatkan proses hafalan. Okey. Okey, mari kita ikuti perbuan Langgi dan rakan-rakannya di bawah. Okey, ini Langgi yang lelaki, yang ni perempuan. Okey, Langgi tanya, mengapa pokok ini kelihatan hijau dan segar? Okey. Mungkin, tengok kemungkinan, mungkin. Bila kata mungkin ni dia tak pasti, tanpa ada ujian dan uji kaji dan eksperimen. Dia tanpa ada uji kaji. Bila ada perkataan mungkin, okey, dia kata mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari, mungkin. Okey. Dia kata, dia tambah lagi, mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Okey. Dua ni kita namakan inference, kesimpulan awal yang munasabah. Okey. Tanpa ada uji kaji, langsung. Just dia tengok menggunakan mata kasar saja. Okey, cikgu dia kata, bagus, kamu telah membuat inference atau kesimpulan awal terhadap pokok ini. Okey, tengok ni. Bila ada perkataan mungkin ialah menunjukkan kita membuat inference. Okey, inference dengan hipotesis adalah dua benda berbeza. Okey, sambung. Mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari dan mungkin juga pokok ini telah diberi baja yang mencukupi. Okey, yang ni, dua ni ialah inference untuk kenapa pokok ini segar dan kelihatan hijau. Okey, yang ni adalah inference dia tanpa ada uji kaji. Okey, kita tengok contoh kedua. Okey, kenapa daun pokok ini pula berwarna kuning? Itu yang perempuan, yang satu ni lagi kata, betul lah, pokok ini juga kelihatan layu. Lepas tu dalam fikiran dia, agaknya pokok ini tidak dibaja. Okey, lepas tu dia cakap lagi, agaknya pokok ini tak cukup air. Betul, tanah juga nampak kering. Mungkin pokok ini telah diserang oleh serangga. Nampak? Dia ada berapa inference kat sini? 1, 2, 3, 4. Dia kata yang pertama, agaknya pokok ini tidak dibaja. Yang kedua, agaknya pokok ini tak cukup air. Yang ketiga, tanahnya juga nampak kering. Okey, yang keempat, mungkin pokok ini juga telah diserang serangga. Okey, semua ni adalah inference kenapa pokok ini nak berwarna kuning. Ni inference. Okey. Okey. Macam inilah caranya untuk kita membuat inference. Yang pertama, kita perhatikan. Ni, perhatikan. Tengok, dia perhatikan pokok daun ini berwarna kuning. Yang kedua, kena ada penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian. Yang munasabah lah yang masuk akal. Jangan awak kata, kenapa daun pokok ini berwarna kuning? Lepas tu, awak buat inference awak sebab tayar kereta lalu atas jalan. Yang tu tak munasabah lah. Yang penting munasabah. Munasabah yang boleh masuk di akal. Okey? Pemerhatian tambah penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian sama dengan kesimpulan awal ataupun inference. Okey? Okey, yang ni tengok. Dia suruh salin, dia suruh tulis apa inference. Apa inference yang menyebabkan pokok ini layu dan kekuningan. Yang ni awak tulis nanti. Inference muka surat 6, muka surat 9. Okey, yang ni awak kena tulis dia punya inference apa. Kenapa
Dia punya soalannya, kenapa daun pokok ini berwarna kuning? Oh, kena tulis inference dia dekat sini lah, dekat buku panjang awak lah, buku sains Okey, yang kedua. Subtopik kedua adalah meramal. Okey, meramal ialah kemahiran. Yang ni pun awak kena salin. Ni. Okey, sains memang kena banyak menyalin. Nak tak nak kena banyak menyalin dan menghafal. Okey, siapa yang tak nak menyalin tu dia rugilah. Siapa yang rasa menyalin nota ni banyak lah ustaz. Tak payah salin, memang akan rugi punya. Okey. Meramal. Okey, meramal ialah kemahiran membuat jangkaan terhadap tentang suatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, ramalan ni tak semestinya tepat Ramalan ni kita berdasarkan pemerhatian juga. Cuma dia ada keputusannya. Apa yang akan berlaku dekat ujung. Okey, ramalkan keadaan yang berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya. Okey, ramalkan. Okey, jika salah seorang tidak menggerakkan kakinya, apa yang berlaku? Okey, mestilah kayu yang dekat ni tidak bergerak ataupun salah satu daripada dua pasangan peserta ni salah satunya akan kalah ataupun tumbang. Macam itulah kita buat ramalan. Tapi tak semestinya betul. Okey, sebab itu adalah ramalan. Okey. Tengok. Yang ni pula. Cuba perhatikan pula situasi di bawah. Tengok dia buat bunga kek. Putih, merah, kuning, putih, merah, kuning. Okey, dia kata, apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Okey, yang ni pun tak semestinya betul. Boleh jadi lepas ni merah. Boleh jadi lepas ni putih. Boleh jadi juga lepas ni kuning. Okey, tapi kita boleh ramal. Ramalan kita kalau kita buat kita tak salah. Tak ada yang boleh menyalahkan ramalan kita sebab orang pun dia tak tahu apa warna yang seterusnya. Okey, kita just letak berdasarkan pemerhatian kita, mungkin lepas ni adalah warna apa? Warna putih. Kita tulis je letak warna putih kat sini. Mungkin lepas warna kuning ni akan keluar warna putih. Okey, tak kisah. Tapi kita buat ramalan adalah berdasarkan pemerhatian. Berdasarkan pemerhatian. Okey. Okey, tengok ni pula. Okey. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian. Tengok, Ustaz dah kata berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Okey. Okey, tengok. Ramalkan apa yang akan terjadi. Tengok gambar belakang ni. Apa yang akan terjadi agak-agak. Okey. Mestilah ribut petir dan hujan. Kenapa? Okey, perhatikan dekat sini. Kenapa hujan dan ribut petir? Yang pertama, awan ni mendung. Awan mendung ada kilat, sambung menyambung lah. Ini. Yang kedua, yang seterusnya adalah angin. Tengok ni pokok kelapa ni. Angin ni nampak pokok kelapa ni dia ke sana sikit. Kena tiup angin dengan kuat. Okey. Okey, ramalan kita ialah dalam gambar ini akan terjadinya ribut petir, hujan lebat dan ribut petir. Kenapa? Yang pertama, awan hitam yang gelap. Yang kedua, kilat. Yang ketiga, angin yang kuat. Okey, inilah bukti. Yang ini adalah bukti yang menyokong ramalan. Okey, yang tiga tadi tu adalah bukti yang menyokong ramalan. Okey, tengok pula yang sini. Okey, yang ni kita perhatikan. Dia nak sepak bola. Agak-agak bolanya ke mana? Okey, apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola? Yang ni kita tak tahu kan, sebab kita tak ada bukti. Kita tak ada bukti yang menunjukkan bola ini bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Betul? Siapa tahu bola ni letak ke kiri, siapa tahu bola ni akan bergerak ke sini. Siapa tahu bola ni akan bergerak ke sini. Dan siapa tahu bola ni akan bergerak ke sini. Okey, kita tak tahu sebabnya tidak ada bukti yang menyokong ramalan. Okey. Tapi kita boleh agak. Okey, kita boleh agak mungkin bola ni kat sini. Tak salah agakkan. Okey. Seterusnya berkomunikasi. Okey, berkomunikasi kita ada 3 cara. Okey, yang ni awak kena dengar dan awak kena tulis sikit je. 3 perkataan je. Yang pertama lisan. Yang kedua lakaran, yang ketiga tulisan. Okey, 3 saja. Lisan kita menggunakan kata-kata, bercakap, berbual, bersembang daripada sama ada melalui telefon ke, depan-depan ke. Okey. Lakaran kita menggunakan lukisan.
sama ada lukisan haiwan, bangunan ataupun tumbuhan, suatu dengannya lah. Yang ketiga tulisan. Tulisan ni tulisan lah. Ni macam ni tulisan. Ni adalah tulisan Ini adalah contoh tulisan. Contoh kita berkomunikasi dengan menggunakan kaedah tulisan. Okey, mari kita lihat contoh di bawah. Okey. Murid tahun 3 telah mengumpulkan maklumat bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah kegemaran mereka. Maklumat tersebut direkodkan dalam bentuk jadual. Okey, yang ni dia berkomunikasi menggunakan kaedah apa? Betul, kaedah tulisan. Okey, tengok. Jenis buahan kegemaran, betik, durian, pisang, tembikai. Okey, inilah. Okey, yang ni pula dia menggunakan kaedah apa untuk berkomunikasi? Apa dia? Cepat. Okey, betul. Dia menggunakan kaedah tulisan dan lakaran. Okey, ni adalah graf. Dia punya graf lah. Okey, berdasarkan yang ni. Okey, carta palang. Bukan graf Ustaz minta maaf. Ni adalah carta palang. Okey, ni adalah carta palang. Okey, dia nak tunjukkan jenis buah kegemaran dengan bilangan murid. Okey, ni betik durian. Okey. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Hari ini kerja tak banyak. Awak kena salin 2, 3, 4 nota sahaja. Okey. Kita berjumpa di video yang seterusnya di minggu hadapan pada waktu dan hari yang sama. Sekian daripada Ustaz. Jangan lupa salin nota. Tak salin awak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.